Sebelum Za berkongsi pengalaman yang dikirimkan oleh pendengar dari seberang. Berikut ini adalah kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan. Dan datangnya dari Kak Ju. Awal tadi telah pun anda dengar sedikit kisah yang diceritakan oleh Kak Ju. Bilik arwah ibunya sampai ke saat ini tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya, dan malah bilik itu ditutup, dikunci. Kak Ju tinggal rumah 5 bilik. Bilik tidur kesemuanya, katanya di sinilah bilik tidur ada 3. Satu bilik tidur beliau dan suami, satu lagi digunakan oleh anaknya dan juga pembantu rumah, satu lagi bilik arwah ibunya. Jadi bilik arwah ibunya ini tidak tersentuh. Pernah sekali itu Kak Ju kata menyuruh pembantu rumah tinggal dalam bilik arwah ibu. Tapi pembantu tak nak. Pembantu kata dah selesa tidur dengan anaknya. Mereka ni dah macam kawan, dan anak Kak Ju katanya di sinilah, kisi anak kakak pun tak nak lah. Dia nak tidur dengan pembantu rumah sebab ada kawan. Kalau waktu-waktu dia takut ada teman. Jadi kakak hormati permintaannya. Maka bilik ibu kakak sejak dia meninggal dunia lebih kurang dah masuk 3-4 bulan bilik itu tidak dihuni dan barang-barang masih kekal sama. Jadi cuba anda bayangkan teman-teman Misteri Jam 12. Pembantu rumah kakak akan bangun kadang-kala pukul 4 pagi untuk masakkan sarapan ataupun bekal untuk suami dan anak-anak yang akan ke sekolah. Jadi saat dia bangun itu kadang-kala dia berjalan di depan pintu rumah ataupun pintu bilik arwah mak. Saat itu juga dia akan ternampak penampakan makhluk yang berbungkus hantu pocong dalam bilik itu. Pernah Casey dia beritahu, dia tanya, ibu, kalau saya tanya ibu jangan marah boleh. Saya sumpah tidak ada niat yang bukan-bukan, niat busuk bukan, bu. Jadi saya tengok dia dengan hati yang terbuka. Saya tanya, kenapa dengan kamu Turia? Jadi namanya Turia. Jadi dia kata, tak ada bu, saya rasa bilik arwahnya ada penampakan makhluk, bu. Jadi saya tanya, apa yang kamu maksudkan? Malam semalam apabila saya nak ke dapur, saya jalan depan bilik, saya kelihatan seperti ada makhluk pocong, ibu. Astaghfirullahalazim, kamu jangan fikir yang bukan-bukan. Saya memarahi pembantu rumah. Dan setelah saya marah dia, sejak malam itu dia tak cakap dengan saya. Dalam hati ini, nak bohong aja. Jadi bila dia tak komplain, maksudnya dah tak ada lagi lah penampakan kejadian. Sebenarnya pembantu rumah saya merahsiakan simpan, takut dimarahi lagi. Maklumlah dia baru bertugas dan rumah saya adalah rumah yang pertama dia bertugas. Jadi apa yang berlaku Casey, benda ini sebenarnya mengganggu beliau setiap hari sampai dia naik takut. Kemudian anak saya pun dah terkena. Daripada biliknya dia nak keluar waktu malam tu, nak pergi ke tandas bahagian dapur. Apabila anak saya jalan depan pintu, Casey, pembantu rumah, saya dengan suami terdengar anak saya pekik sekuat-kuatnya, Casey. Saya dengan suami dengan pembantu terus bangun dan keluar dari bilik, tengok anak terduduk menangis berpeluk tubuh ketakutan. Saya terus dengan suami mengangkat anak duduk di sofa. Kemudian suruh pembantu rumah saya ambilkan air putih. Pembantu pergi ke dapur. Kemudian bila pembantu nak hulurkan air, kami sempat tanya lagi, baru dia jawab, Mama, dalam bilik nenek nampak hantu pocong. Casey, bila dengar kata anak saya, baru saya percaya. Dan yang terakhir yang kena dalam rumah itu adalah saya, kata Kak Ju. Apa yang berlaku? Waktu itu saya tak boleh tidur malam. Buka aircon rasa sejuk, matikan aircon rasa panas, macam ada benda yang tak kena. Suami saya pula bertugas shift malam. Pembantu dengan anak dah tidur dalam bilik mereka. Saya pun terasa tekak ni, haus nak minum air sejuk. Saya bangun dari katil saya, keluar dari bilik. Apabila sampai di bahagian dapur Casey, sedang saya buka pintu, saya dengar bunyi loceng gelang kaki dalam rumah saya. Saya pun letakkan cawan di atas almari dapur dan saya cuba dengar dari mana datangnya loceng tersebut. Bila saya jalan perlahan-lahan, loceng datang dari bilik arwah mak kakak Casey. Bila kakak jenguk, alangkah terperanjatnya di penjuru bilik tersebut, kelihatan penampakan seperti ada benda berbungkus warna putih berdiri tegak. Bila kakak nampak, kakak terperanjat Casey dibuatnya Casey.
Hanya Tuhan yang tahu perasaan ini. Barulah kakak percaya. Kakak panggil pakar datang. Pakar datang tengok dalam bilik itu. Dikatakan mungkin ada gangguan dalam bilik ini. Jadi pakar tanya, ini bilik siapa? Bila kakak kata ini bilik arwah mak. Jadi dia tanya, barang-barang ni kepunyaan siapa? Dia kata arwah mak. Dia nasihatkan kakak, kalau boleh barang-barang arwah mak ni masuk dalam kotak, simpan tempat lain ke, ataupun bagi orang lain. Kalau boleh buanglah, jangan simpan lagi. Jadi kakak pun dengan pembantu rumah kemas sampai dalam satu almari mak kakak sebelah ujung yang memang tak pernah pun kakak sentuh. Almari ini sebenarnya dibawa dari kampung Kisi. Bila buka dalam almari tersebut, alangkah terperanjatnya Kisi. Macam-macam benda yang menakutkan kami jumpa. Akhirnya kami buang barang tu. Setelah kejadian itu, barulah tak nampak pun penampakan makhluk pocong dalam bilik arwah mak. Tapi sampai ke saat ini, pembantu rumah ataupun anak tak nak tinggal bilik tu. Padahal Kisi, bilik itu lebih besar dari bilik anak kakak. Terima kasih dan juga selamat tengah malam dari Kak Ju, peminat rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar